Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, okey semua yang hadir pada petang ini untuk kuliah kita pada siri yang kedua. Okey, sekarang dah pukul 3 petang, 3:01 petang. Okey, sebelum saya mula, saya dah rekod yang semalam tapi tunggu tunggu YouTube dulu saya saya share saya copy ke YouTube. Apa yang lagi? Ubah kan file itu kepada YouTube, nanti saya akan masukkan dalam e-learning. Jadi siapa yang tertinggal ataupun mahu ulang ulang dengar bolehlah nanti Okey, yang kedua ada isu tentang pelajar kita yang mendaftar tetapi clash terutama clash pada tutorial. So, kalau clash saya mohon anda boleh drop dululah paper ni sebab untuk pengajian Islam, semua kursus pengajian Islam ditawar di kedua-dua semester. Di kedua-dua semester. Kalau tak semester ni, semester depan. Tak semester depan lagi. Dan lagi dan lagi dan lagi lah kita akan tawarkan. Sepanjang sidang akan ditawarkan. Jadi anda tidak perlu risau. Sentiasa ditawarkan. Okey. Supaya anda tidaklah penat kan kejar-kejar di antara satu kursus nak pergi ke kursus yang lain. Okey, itulah antara alternatifnya sebab walaupun mungkin kelas sekarang ni online anda boleh tengok secara ni tapi semasa tutorial kita akan ada perbincangan dengan kumpulan yang lebih kecil dan masa tu saya nak daripada anda memberi feedback lah. Kalau yang ni mungkin anda boleh tutup video dan tengah makan Maggi kan ataupun tengah masak nasi ke boleh lah potong-potong buah tau, tapi nanti kita akan lebih diskusi rapat lah. Okay, okay boleh start macam tu. Okay, so kita sambung yang semalam lah saya akan sambung yang semalam kuliah kita iaitu tentang zaman sahabat. Zaman sahabat saya berhenti kat ni semalam iaitu apabila muncul selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan fiqh ataupun perkembangan sumber hukum menjadi lebih pesat ataupun lebih dibincangkan dalam kalangan fuqaha ataupun para sahabat ketika timbul sesuatu isu sebab banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang baharu yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah tetapi berlaku pada zaman sahabat. Lebih-lebih lagi tengok pada sejarah Islam. Anda tengok pada sejarah Islam munculnya pembukaan ataupun perluasan Islam. Kalau anda tengok peta tu yang saya share tu daripada Madinah Islam berkembang ke utara sehingga ke Persia, ke Byzantine, ke China dan sebagainya ke sebelah barat, sebelah timur dan sebelah selatan. Jadi perkembangan Islam yang lebih luas ini daripada Islam itu berada dalam kelompok bangsa Arab kepada kelompok bangsa yang bukan Arab, yang bukan berdarah Arab ataupun yang bercakap Arab. Kalau kita sebut ialah golongan Ajam. Golongan Ajam ni adalah golongan yang tidak berbahasa Arab. Macam kita lah orang Melayu. So kita panggil Ajamiyun. Bukan Arab. Jadi bagi masyarakat yang bukan Arab, dahlah nak baca Al-Quran tak faham dah sebab bukan bahasa utama kita. Begitulah dalam memahami hadis. So berlakulah pada waktu itu umat Islam yang bukan berdarah Arab, yang bercakap Arab, memahami nas, memahami sumber hukum Islam iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi di sini akan mengakibatkan berlakunya kefahaman yang kita bincang semalam fiqh itu yang berbeza. Tanggapan dia berbeza. Sebab kadang istilah-istilah Arab ni dia dipengaruhi oleh istilah-istilah adat ataupun dia dipengaruhi oleh pengaruh budaya dah. Siapa yang belajar bahasa dia tahulah. Kan kadang bahasa kita itu dipengaruhi oleh budaya, oleh tradisi, oleh lokasi dan sebagainya. Jadi apabila berlakunya kemasukan umat Islam yang lebih ramai ke dalam agama Islam, dalam usaha mereka ini
memahami nas-nas Al-Quran akan berlaku berlaku perbezaan faham dan sebagainya. Perbezaan faham inilah akan melahirkan fiqh. Itulah yang melahirkan mazhab-mazhab fiqh yang berkembang di beberapa wilayah. Sebab tu kadang hari ni pun kan, kalau anda, siapa yang pernah pergi ke Mekah, siapa yang pernah pergi Mekah, Madinah, kalau anda tengok setengah umat Islam di sana, contohnya umat Islam daripada Afrika contohnya, kadang mereka pakai tudung solat ataupun mereka sedang tawaf pakai tudung nampak tekak, nampak tekak. Ataupun mereka solat kadang-kadang perempuan nampak kaki. Sebab apa? Sebab inilah pengaruh kepada kefahaman kepada teks Al-Quran dan Al-Sunnah itu. Kefahaman mereka kepada ilmu itu, kepada sumber hukum punangan Islam itu. Tak. Sebab itu kalau anda tengok umat Islam ni tanggapan dia kepada agama itu berbeza. Satu, sebab apa? Sebab dipengaruhi oleh mazhab. Satu lagi sebab apa? Sebab dipengaruhi oleh kefahaman ataupun fiqh. Itu kita panggil fiqh. Tak. Sebab tu kadang bagi mereka yang banyak belajar agama ataupun mereka daripada sekolah agama, dia berbeza dah dengan mereka yang daripada sekolah biasa. Tak. Bukan nak kata mereka tu tak alim ataupun bukan mereka tu nampak lebih jahil, tak. Tapi kerana kefahaman mereka lebih jelas, kata mereka lebih cara mereka amal itu lagi cantik, contohlah. Tak. Begitulah juga dalam dunia umum ataupun dunia luar sana. Kalau kita lihat dari perspektif ini, anda akan lihat ini semua adalah kesan kefahaman, kefahaman. Maka begitulah dalam perubahan mazhab dan sebagainya. Sebab tu kalau anda tengok zaman keluasan Islam semasa zaman Abbasid, kalau tengok ni pun saya ambil daripada internet saja. Cuma saya nak tunjukkan bahawa semakin luasnya wilayah Islam, semakin banyaklah isu-isu hukum hakam yang terlibat. Apabila semakin banyaknya isu-isu hukum hakam yang terlibat, maka keputusan-keputusan hukum itu kadang-kala dia berbeza. Keputusan hukum itu kadang-kala dia berbeza. Maksudnya berbeza tanggapan masyarakat Islam ke atas nas itu, ke atas nas. Sebab itu dia akan jadi hukum Islam juga akan berbeza. Itulah yang berlaku. Kemudian pada zaman tabi'in, kalau anda tengok pada zaman tabi'in, apabila negara meluas, umat Islam pun bertambah, maka banyak kes baharu. Kes baharu ni, apabila saya sebut kes baru, kita bincangkan ialah kes yang memerlukan keputusan hukum. Sebab kita bincang sumber punangan Islam. Apabila saya kata kes baru ni bukan kes baru COVID-19 nanti anda ingat saya bincang kes baru ni, kes COVID-19. Tak. Maksudnya kes baru ialah kes baru dari sudut hukum syarak. Bagaimana kita nak putuskan hukum syarak? Sekarang pun kita tak perlu pergi zaman dulu lah. Kita pergi zaman sekarang pun, semasa kita berada di zaman COVID-19. Apabila muncul je kes wabak COVID-19, macam saya cerita semalam pun, timbul isu, boleh ke solat duduk 1 meter seorang? Tak. Kenapa tak solat rapat? Sedangkan ada hadis kata solat rapatkan saf, kan? Kerana pada kerapatan saf itulah adanya barakah. Tak. Timbul isu. Itu satu isu lah, iaitu isu apa ni? Isu rapat semasa solat. Isu yang saya cerita juga semalam adalah contoh lain adalah isu tak pergi solat Jumaat bagi lelaki. Sekarang ni kalau kita dengar hari ni 14 bulan kan? Hari ni 14 bulan bermulanya PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan dan apa satu lagi? Putrajaya kan? Di mana mereka start, kalau tak salah saya dapat mesej masjid akan ditutup sepanjang PKPB ni. Maksudnya tidak ada lagi solat jemaah, tidak ada lagi solat Jumaat, melainkan mungkin dengan SOP yang lebih ketat hanya untuk individu tertentu sahaja. Jadi inilah kes baru yang kita akan bincang dari sudut hukum Islam. Pertamanya, bolehkah ataupun adakah betul dari segi hukum syarak tak boleh pergi solat Jumaat, tak boleh tak boleh duduk rapat-rapat. Bagaimana kami nak duduk rapat? Kenapa tak boleh, kan? Contohnya.
sekolah tutup contohnya. Jika sekolah tutup, ini adalah penafian kepada ilmu. Kanak-kanak disekat daripada belajar. Contoh. Dah. Inilah kes baru. Jadi kita akan kata berdasarkan kepada kes situasi COVID-19 yang boleh menyebabkan mudarat kepada pelajar, maka hukum pergi sekolah adalah boleh haram. Saya boleh kata hukum pergi sekolah, kalaulah kau confirm, katakan salah seorang pelajar dalam kelas itu adalah positif COVID-19, maka sebenarnya dari segi kita tahu kaedah penularan dia, kaedah spread, spread yang merebak secara berleluasa itu ataupun sporadik, dia punya istilah tu, maka hukum ke sana adalah haram. Sebab apa? Sebab kita tahu ada bencana, ada mudarat yang boleh berlaku. Sebab dalam Islam, dalam hukum syarak, apabila adanya mudarat, maka adanya keringanan. Contoh senang kalau awak tengok, hukum ambil wuduk bagi orang yang tangannya luka ataupun tangannya patah kan. Tangannya patah mungkin doktor kata tak boleh kena air ni. Kalau kena air bungkak nanti habis tangan putus. Contoh saja tangan putus. So dia boleh ambil air sembahyang dengan cara genjis saja ke ataupun dengan hanya tayamum, menggantikan dengan tayamum. So di situ ada mudarat, maka adanya keringanan. Begitu jugalah dalam kes-kes yang baru berlaku. Apabila berlakunya COVID-19, dibenarkan tidak hadir solat Jumaat. Itulah keringanan. Jadi itu kalau saya ambil contoh itu bukan baru berlakunya analogi ataupun berlakunya perbandingan hukum yang sedia ada yang kita telah putuskan kepada orang yang luka tangan, patah tangan, yang boleh diberi keringanan kepadanya dalam menjalankan syariat, melakukan syariat, itulah dibandingkan dengan kes-kes solat, kes sekolah apabila berlakunya COVID-19. Ini begitu juga apabila berlakunya silang budaya. Silang budaya contohnya kita berlakunya konflik dengan budaya-budaya yang kadang-kala bercanggah dengan Islam. Di mana akan muncul kes baru. Paling contoh kalau senang di Malaysia, kita tengok pada kes pembahagian harta pusaka masyarakat adat Pepatih kan. Bagi masyarakat adat Pepatih yang berada di Negeri Sembilan dan Melaka sebahagiannya, Rembau yang mempunyai tanah adat. Di mana tanah-tanah adat hanya dibahagikan kepada kaum wanita daripada masyarakat adat tersebut. Dari segi hukum, kita akan kata dari segi kes, kita kata ini bercanggah dengan hukum pusaka. Itulah silang budaya. Dan bagaimana kita nak menangani isu ini? Bagaimana nak buat supaya kita ataupun keluarga Islam tidak bercanggah dengan syarak? Antaranya adalah dengan cara tanah adat itu bagi kat perempuan, tapi tanah yang bukan adat bagi kat lelaki. Sebab anda jangan terkeliru sebab bila kita sebut tanah adat ni, hanya tanah yang pada geran hak milik itu dicop dengan tanah adat. Dia cop dengan customary tenure. Customary tenure iaitu pegangan adat. Tapi tak semua tanah di Negeri Sembilan dan sebahagian di Melaka itu tanah adat. So jangan salah. So kita masih boleh lagi align tanah yang adat kepada orang adat, tanah yang adat kepada lelaki. Itu contohlah bagaimana kita menangani kes-kes semasa, kes-kes baru berasaskan kepada hukum yang dipelajarilah. Pada zaman tabi'in juga adalah rujukan sumber terhad. Kenapa terhad? Sebab zaman tabi'in ini kalau kita lihat pada zaman-zaman awal Islam, kebanyakan Al-Quran memang ditulislah. Sama ada ditulis pada pelepah tamak ataupun ditulis pada lembaran-lembaran kertas kan. Tetapi pada masa itu hadis tak banyak ditulis. Sebab dari sejarah Islamnya, hadis dilarang ditulis oleh Rasulullah pada awalnya kerana takut bercampur dengan Al-Quran. Apabila hadis tidak ditulis, kebanyakan hadis adalah dihafal. Oleh kerana zaman dulu, zaman awal itu, kemudahan macam zaman kita sekarang ni senang. Banyak cetakan, banyak buku kan, banyak kitab-kitab yang dicetak dengan mudah dan murah. Zaman dulu tak ada. Oleh kerana itulah dia akan menjadikan keterbatasan ulama dahulu dalam merujuk satu hukum. Sebab tu anda lihat kalau mazhab Hanafi contohnya. Mazhab Hanafi, mazhab ini dia berkembang di Kufah. Kufah kalau zaman kita sekarang ni ialah di Iraq.
iaitu di Baghdad, pusatnya di Baghdad. Manakala mazhab Hanafi, mazhab Maliki pusatnya di Madinah, Madinah, kalangan Madinah lah. Jadi kebanyakan ulama sahabat-sahabat dulu ataupun selepas itu diganti oleh tabi'in yang duduk di Madinah ni kebanyakannya mereka yang menghafal hadis ataupun mereka yang banyak mendengar tentang hadis dan sebagainya. Sebahagian masyarakat Islam yang duduk di Kufah tadi itu tak banyak yang hafal hadis. Sama ada kerana mereka itu penduduk asal di situ yang islamnya datang kemudian ataupun baru masuk Islam, ataupun mereka itu berhijrah ke sana. Sebab di kalangan sahabat ini juga ataupun tabi'in, bila mereka tak ingat satu, mereka akan tanya orang lain. Adakah kau pernah dengar kan? Macam kita jugalah pergi kuliah. Kalau kita tak ingat masa tu, ada tak lecturer cakap macam ni hari tu? Oh ada. Maksudnya dia akan mengambil pandangan seorang kawan lagi kan untuk membantu dia dari segi ilmu. Tetapi pada zaman tabi'in dahulu, mereka bagi masyarakat yang tinggal di Kufah, mereka tak banyak yang duduk di situ yang mengetahui tentang hadis dan sebagainya. Oleh kerana itu mereka menggunakan logik. Mereka menggunakan pengalaman. Sebab tu bagi mazhab Hanafi, mazhab ini dikenali sebagai mazhab ahlu wa'yi. Ahlu wa'yi iaitu mazhab yang berteraskan kepada akal, kepada logik. Mereka dalam satu-satu isu, mereka akan berfikir dengan akal, munasabah tak? Tapi kemunasabahan atau kelogikan itu mereka masih sandarkan kepada nas-nas Al-Quran lah. Maksudnya logik itu mestilah sesuatu yang tidak memberi mudarat. Logik itu mestilah sesuatu yang tidak memberi kerosakan ataupun kebencanaan kepada diri. Maksudnya apabila mereka buat keputusan. Maksudnya mereka tak berlandaskan pada hadis. Berbeza dengan mazhab Maliki yang berada di Madinah ini. Perbezaan inilah menyebabkan berlakunya kelahiran dua mazhab yang berbeza pada masa itu, iaitu mazhab Hanafi dan kemudian mazhab Maliki. Memang sangat ketara dua mazhab ini. Satu berhukum berdasarkan hadis secara banyaknya, secara purenya, dan satu lagi berhukum berdasarkan logik secara purenya. Jadi keadaan inilah yang menyebabkan berlakunya perkembangan fiqh dan perkembangan usul fiqh. Akibat mereka dalam memahami nas, Al-Quran ke hadis ke, mereka mempunyai banyak tafsiran. Mereka banyak tafsiran. Kerana latar belakang tadilah. Yang saya cerita, latar belakang ilmu, latar belakang bangsa, latar belakang bahasa, latar belakang budaya. Sehingga daripada latar belakang ini dan tahap kefahaman masing-masing ke atas nas Al-Quran dan hadis itu menyebabkan tanggapan mereka terhadap dalil itu, dalil Al-Quran dan dalil hadis itu menjadi berbeza. Perbezaan inilah yang menjadi semakin besar apabila dia ajar kepada pelajar-pelajarnya pula mengembangkan ilmu itu. Bila dikembang dia akan menjadi semakin besar. Maka lahirlah satu kelompok masyarakat yang besar yang berpegang kepada ideologi tersebut. Itulah kita panggil perkembangan mazhab. Jadi kefahaman kepada ideologi itu ataupun disiplin dalam mengeluarkan ilmu itu diikuti oleh keturunan-keturunan ataupun kita panggil pengikut-pengikut kepada mazhab itu. Akhirnya mazhab itu menjadi hidup sampai hari ini. Sebab tu kalau anda tengok hari ini, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali hidup. Dia hidup bukan sebab mazhab itu saja, tapi dia hidup kerana ia dihayati dan dia dipegang oleh setiap penganut itu ataupun pengamal itu. Macam kita di Malaysia. Mazhab Syafi'i hidup kerana apa? Kerana ahli-ahli majlis fatwa kita di setiap negeri dan sebagainya sentiasa mengungkapkan bahawa kita akan berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab itu mazhab Syafi'i itu akan berpegang. Kalau pergi ke mana ke Afrika, mereka berpegang dengan mazhab Maliki contoh. So setiap ajaran mazhab Maliki itu mereka akan hayati dan mereka amalkan. Jadi bila kita pergi tanya, itulah dia hidup. Macam kita pergi ke Hong Kong contohnya, masyarakat Islam sana berpegang dengan mazhab Maliki. So ajaran-ajaran mazhab Maliki itu hidup di sana. So mereka berkembang. Jadi perkembangan mazhab ini juga adalah berdasarkan kepada kesinambungan kefahaman daripada nenek moyang yang lama, nenek moyang Islam lah,
daripada guru-guru agama yang mengajar di sana, sehinggalah dia menjadi satu, apa nak kata, satu sumber, satu masyarakat yang berpegang kepada sesuatu mazhab. Inilah dikatakan pengaruh lokaliti, pengaruh sesuatu tempat dalam berpegang, mengeluarkan hukum berdasarkan istihad atau dalam berijtihad. Oleh itu, kita hari ini dalam mengenal pasti, sebab kita sebenarnya tak boleh kata saya nak ikut mazhab ni lah, saya nak ikut mazhab ni. Saya di Malaysia, saya ikut mazhab Syafi'i lah. Dari satu segi sebenarnya kita tak boleh kata begitu kerana mazhab ini dia bukan satu macam bangsa kan. Dia bukan satu bangsa macam IC lah. Kalau IC kita pergi buat IC dapat IC kan. Dan kita tak pernah isi borang pun. Ada tak anda semua yang pernah isi borang mazhab Syafi'i? Saya nak isi borang saya sebagai ahli mazhab Syafi'i seumur hidup. Tak ada kan? Kita hanya ikut saja. Jadi kita sebenarnya dari segi sudut kita mengikut mazhab kerana kita ditakdirkan berada di Malaysia. Kalau anda ataupun saya lahir di Mekah contohnya, mungkin kita ikut mazhab Hanafi di sana ataupun Maliki di sana ataupun Hambali. Tak, ikut lokasi yang kita berada. Jadi dalam berbincang ilmu usul fiqh ini ataupun ilmu sumber perundangan ini, kita bukannya bincang dari sudut mesti ikut mazhab, tidak. Kita bincang dari sudut dalil. Adakah setiap mazhab yang berhujah itu dalilnya paling kuat ataupun dalilnya lemah? Di situlah peranan ilmu usul fiqh dalam memastikan penyelarasan dalam mengeluarkan hukum supaya semua ulama di mana pun mereka berada, mereka mempunyai satu metodologi ataupun disiplin dalam mengeluarkan hukum, sama ada mereka nak kata halal ke, mereka nak kata haram ke, mereka nak kata makruh ke, harus ke, mereka mesti mengikuti kaedah pendalilan ataupun istinbat hukum yang tepat. Dan maka kita akan dapatlah hukum ataupun keputusan hukum yang sama. Ini contohlah kedudukan umat Islam. Kalau anda tengok mazhab Syafi'i di Indonesia, di Malaysia, Pakistan Hanafi, India Hanafi, Bangladesh Hanafi, Turki Hanafi, Iran confirm Syiah nah. Mesir lah Hanafi, Nigeria, Algeria, Morocco sana Maliki. Ini contoh. Sebab itu mazhab ni dia berkembang, sebab dia ada pengikut. Kalau anda baca kitab-kitab fiqh ataupun kitab sejarah perkembangan perundangan Islam, anda akan baca banyak lagi sebenarnya mazhab. Dia ada mazhab Syatibi, dia ada mazhab apa lagi yang mazhab, banyaklah mazhab sebenarnya kalau anda baca banyak mazhab. Tapi mazhab yang ada pada hari ini yang anda kenal adalah berasaskan mazhab yang hidup, yang kita panggil apa? Masih kekal diamalkan oleh masyarakat. Okey, ilmu usul fiqh. Siapa yang mula-mula menulis tentang ilmu usul fiqh? Orang yang mula-mula menulis adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada 204 Hijrah. Yang kitabnya yang dia tulis dalam kitabnya yang bernama Al-Risah. Itulah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Dia adalah Imam Syafi'i lah yang kita sebut Imam Syafi'i, saya bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lah yang mula-mula menulis tentang ilmu usul fiqh, ilmu metodologi dalam menetapkan hukum Islam, dalam menetapkan kaedah-kaedah dalam perundangan Islam. Okey, nama kita ni Ar-Risalah. Dalam bahasa Arab, Ar-Risalah bermaksud surat. Surat. Kan, siapa belajar bahasa Arab, Ar-Risalah bermaksud surat lah, risalah. Kalau kita bahasa Melayu, risalah ni macam apa? Macam kertas-kertas kecil kan, risalah-risalah kecil diedarkan. Okey, dalam bahasa Arab risalah bermaksud surat, surat. Memang dia kecil kan, dia kecil-kecil, dia pos main datang kecil-kecil bagi satu-satu rumah. Itulah risalah. Okey, risalah ni ataupun idea Imam Syafi'i ini diambil daripada koleksi surat menyurat beliau dengan Abdul Rahman Al-Mahdi. Abdul Rahman bin Al-Mahdi ini sebenarnya seorang gubernur ataupun kita kata amir lah, pemerintah ataupun kita kata ketua wilayah yang dilantik untuk bertugas di Mekah. Jadi Abdul Rahman Al-Mahdi ni ketika dia dilantik untuk menjadi gubernur ataupun jadi pemimpin di sana, dia telah menulis surat kepada Imam Syafi'i untuk membantunya bagaimana dia kata
jika dia sebagai pemimpin ni tiba-tiba orang datang bertanya hukum dengan dia kan. Contohnya orang datang tanya, wahai pemimpin, bagaimana saya ni nak bayar cukai, nak bayar zakat tapi tak ada tempat contoh. Ataupun bagaimana boleh tak saya bayar zakat kepada orang miskin tanpa saya bayar melalui pemerintah. Maksudnya isu-isu hukum lah, isu-isu hukum syarak. Ataupun dia tanya, wahai Imam Syafi'i, contohnya dia tanya, dia menulis surat kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i balas surat dia. Jika ada kes, ada kaedah, contohnya dia tak faham baca Al-Quran, bagaimana dia nak jatuhkan hukum kan satu-satu kes tu. Bagaimana dia nak menjatuhkan hukum tentang satu-satu kes? So Imam Syafi'i akan ajar dia lah melalui surat tersebut. Jadi soal jawab surat yang antara Imam Syafi'i dengan Abdul Rahman Al-Mahdi ni kemudiannya dilihat merupakan satu perkongsian kaedah ataupun satu perkongsian, masa itu Imam Syafi'i berada di Baghdad, perkongsian kaedah untuk menjatuhkan hukum ataupun untuk menetapkan sesuatu hukum syarak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Jadi daripada perkongsian inilah kemudian dikumpul dan ditulis balik dan dijadilah satu kitab yang mengambil sempena daripada surat menyurat itu, maka dinamakan Ar-Risalah. Itulah asal usul kepada Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i ni kalau ikut sejarahnya, dia pernah belajar dengan Imam Hanafi dan dia juga pernah belajar dengan Imam Maliki. Sebab Imam Hanafi dulu, Imam Maliki kemudian dan Imam Syafi'i yang ketiga kalau ikut dari segi usia lah, usia dan perkembangan. Jadi Imam Syafi'i ni ketika dia belajar dengan Imam Hanafi, dia telah belajar fiqh Hanafi, iaitu fiqh yang saya kata fiqh Iraq yang berkembang berdasarkan logik ataupun yang berkembang berdasarkan akal. Yang saya kata tadi ahlu ra'i, iaitu ahli ataupun golongan yang mengeluarkan hukum berdasarkan akal pemikiran yang berasaskan kepada agama lah. Kemudian seperti terlalu bebas. Lalu kemudiannya dia belajar pula, maksudnya sama ada dia sambung belajar ataupun kemudian dia belajar dengan Imam Maliki pula. Imam Maliki dia belajar tentang pendalilan berasaskan kepada sunnah hadis. Yang disebut ahli Madinah ni fiqh dia adalah fiqhul hadis. Fiqh yang berpegang kepada hadis. Maksudnya kebanyakan rujukannya adalah hadis. Kerana mereka berada di Madinah, tempat Nabi wafat kan, tempat di situlah ramai sahabat-sahabat besar berada, dan kalau tak ingat satu hadis pun ramai lagi orang lain yang tahu tentang hadis. Berbeza di Iraq, di Kufah, jika tak tahu, orang lain pun mungkin tak tahu. Jadi terpaksa mereka fikir logik dan munasabah yang sesuai dengan ajaran Islam lah. Jangan anda fikir pula bila saya kata logik ahli ra'yi ni berfikir melalui akal ni, dia jadi liberal. Tidak, jangan anda fikir macam tu. Ataupun jangan anda fikir bila logik ni asal logik je, ya. Tidaklah, dia tidaklah liberal, tapi logiknya itu masih berlandaskan kepada roh ataupun spirit Islam lah. Kalau Islam kata jangan mengkhianati orang, jadi buat macam mana pun dari segi logiknya, jika sesuatu amalan itu, sesuatu perbuatan itu boleh mendatangkan menyakitkan orang, tetap dilarang. Cuma metod dia tu, kaedah disiplin dia dalam merujuk itu dia tak. So dia menggunakan disiplin akal, yang ni menggunakan disiplin hadis. So pembelajaran Imam Syafi'i ni dengan fiqh Madinah dan fiqh Iraq ni, maka melahirkanlah satu gabungan ilmu istinbat hukum ataupun ilmu dalam mengeluarkan hukum syarak itu yang lebih firm, yang lebih lebih kemas. Di situlah ada penggunaan akal dan di situ juga adalah penggunaan kepada hadis nas. Jadi penguasaan Imam Syafi'i ke atas kedua-dua metod, kedua-dua manhaj dalam mengeluarkan hukum ini menjadikan beliau seorang yang kompeten ataupun seorang yang macam ideanya itu munasabah, sehinggalah diaplikasi ataupun dijelaskan melalui penulisan Ar-Risalah ini. Sebab itu Imam Syafi'i ini dikatakan sebagai satu masterpiece tahu, karya agung
ataupun karya yang paling apa nak kata, paling kalau orang belajar usul fiqh ni dia tak belajar, dia tak disebut risalah tu, kira bukan dia lah. Contohnya macam tu lah. Karya yang jadi rujukan utama, rujukan besar kepada penulisan usul fiqh. Okey, dapat kat situ nah. Kemudian kita pergi kepada definisi usul fiqh. Bila kita sebut usul fiqh ataupun sumber fiqh ataupun asas. Usul ni, usul asas. Usul boleh kita kata asal. Asal kepada fiqh ataupun asas kepada fiqh. Cuma apabila kita nak definisikan usul fiqh, sumber pandangan Islam ataupun sumber hukum, sumber fiqh, kita mesti lihat daripada dua asal perkataan yang berbeza, iaitu perkataan usul dan perkataan fiqh. Perkataan fiqh. Pertama, perkataan usul. Usul dia mempunyai 4 maksud di sini. Pertama, usul bermaksud dalil. Dalil. Maksudnya apabila kita mengkaji tentang usul, kita sebenarnya mengkaji tentang dalil. Kalau kita kata apa usul kepada hukum ini, bermaksud kita kaji tentang dalil. Contohnya, kenapa nak solat mayat? Kenapa nak solat ke atas jenazah? Dah mati tanam sajalah. No? Tapi ada dalil yang kata orang Islam yang meninggal dunia kena solat Jumaat pula. Kena solat jenazah ke atas si mati kan, sebagai meraihkan dia, menghormati dia dan memuliakannya dan meminta Allah supaya memberi keampunan kepada dia dan sebagainya lah. No? So dalil itulah yang kita nak kaji dalam usul fiqh. So al-usul itu, usul fiqh itu bermaksud dalil. Usul fiqh ayyi adillatuh. Usul fiqh itulah dalil. Maksudnya siapa kaji usul, dia kaji dalil. Macam solat. Tak, solat. Kalau orang kata solat sunat selepas solat fardu adalah sunat. Solat sunat. Solat selepas solat fardu adalah sunat. Melainkan solat selepas subuh dan solat selepas asar. Kita tanya, contoh kan, kalau belajar kita tanya, kenapa lepas asar tak sunat? Kenapa lepas subuh tak sunat? Semua kan selepas. Ambillah sekali harum, pakailah semua. Kalau selepas je sunat lah, kenapa nak disekat-sekat? Ini tidak adil. Tak. Sebab apa? Sebab ada dalil. Ada dalil, Nabi kata tidak ada solat selepas solat asar dan tidak ada solat selepas solat subuh. So dalil itulah yang menjadi kepada sekatan, ataupun kalau kita kata haram solat sunat selepas solat asar ataupun haram solat sunat selepas solat subuh, kerana ada dalil. So everything, segala apa yang berkaitan dengan ibadat mesti ada dalil. Dia tak boleh tak ada dalil. Boleh tak saya nak buat satu ibadat yang tak ada dalil? Sembahyang atau pokok? Sembahyang juga. Itu dalil lah tu. Buat apa? Dia mesti ada dalil. Dia mesti ada dalil. Dalam Islam, dalam ibadat, al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asal pada ibadat itu adalah haram sehingga ada dalil. So dalil sangat penting. Okey, yang kedua. Kenapa bincang usul fiqh? Yang kedua adalah rajih. Al-rajih. Al-rajih ni juga bermaksud dalam bahasa Inggeris kalau sebut weight lah. Dia ada weight, dia ada pemberat dia. So al-aslu fil kalam al-haqiqah ayyi ay-rajih. Asal pada kalam, pada kata-kata itu adalah yang hakikat, yang benar, iaitu yang rajih. Maksudnya kalau kita dengar orang cakap kan, macam anda dengar saya mengajar ataupun anda bercakap dengan ayah, dengan mak, dengan kawan-kawan, kita nak dengar dia cakap yang tipu ke yang benar? Boleh tak kau cakap yang tipu? Tak ada kan, kita nak dengar yang benar. So yang benar itulah yang kita nak kaji. So usul mengkaji something yang benar, tetapi dalam menghukum, kita mengkaji yang paling benar, yang tepat, iaitu al-rajih. Al-rajih yang paling tepat. Al-rajih ni dia bahasa Arab lah, tapi anda kena biasa perkataan ni sebab dia bukan saja bermaksud benar, dia juga bermaksud tepat dan dia juga bermaksud sesuai dengan keadaan itu. Apa saya kata sesuai dengan keadaan itu? Kerana kadang hukum Islam ni dia mengikut keadaan juga. Tak, saya kata tadi, contoh tadi solat semasa zaman COVID ni. Dalam soft mesti dijarakkan, takut jangkitan wabak. So, rajihnya ketika solat, ketika membina soft, yang rajihnya adalah kita hendaklah jarak di antara satu jemaah dengan jemaah yang lain.
Kerana itulah yang rajih, yang tepat supaya wabak itu tidak berjangkit sehingga kiranya ada jemaah yang mungkin positif walaupun pada masa itu dia negatif. Tak? Nampak tak? Itu maksud rajih. Tetapi ada keadaan bagi kawasan yang tidak ada tidak ada penyakit, contohnya dalam family anda solat dengan mak ayah adik-beradik, ada 3 orang adik-beradik lelaki, so solat rapatlah. Jangan pula anda nak solat jauh sebab anda duduk dalam rumah tengok TV rapat, naik kereta rapat, tiba-tiba solat dah jauh. Itu something weird lah, something yang ganjil. Apa tak? So dalam keadaan kita dengan orang yang kita tak tahu solat berjemaah di masjid, yang kita tak tahu dia tu pergi kat mana, dia ada rapat apa nama dia? Dia ada intim hubungan rapat, kontak rapat dengan siapa kita tak tahu. So better kita berjaga-jaga solat jauh. Itulah maksud rajih. Itu juga yang dikaji dalam usul, iaitu kita mengkaji macam saya kata tadi awal, iaitu dalam satu-satu kes, satu-satu isu ulama berbeza pandangan. Tak? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kadang satu isu tu anda tengok, ada 2-3 pandangan. Even kalau sapu rambut di dahi pun kan, di kepala pun, Imam Syafi'i kata madai sapu 3 helai rambut di dahi, tak? Di kepala. Imam Maliki kata sapu separuh, Imam Hanafi kata sapu satu kepala pun tak apa. So isunya adalah yang mana rajih. So kita Syafi'i kita kata tak apalah, memadai dengan sapu 3 helai rambut. Sudah sah. Usul juga bermaksud kaedah umum. Kaedah umum bermaksud di samping kita merujuk kepada dalil tadi, kita rujuk kepada dalil yang lebih tepat, kefahaman ke atas dalil yang lebih tepat, kita juga merujuk kepada kaedah yang lahir daripada dalil itu. Sebab dalam isu-isu fiqh, tidak semua isu nas Al-Quran atau Al-Hadis itu dia menjawab setiap isu ataupun setiap kes yang berlaku. Ada kes berlaku tak ada nas secara direct. Dia ada secara indirect kan, secara tak langsung. Jadi sebab kalau nak sebut satu-satu kan, contohnya ayat Al-Quran turun tentang hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir kan, diharamkan ke atas kamu maitah, bangkai, alaikumul maitatu wadamu, dan darah dan daging khinzir. Dalam bangkai tu ada banyak bangkai, ada bangkai ayam, bangkai ikan, bangkai apa lagi, bangkai udang. So takkanlah nas kita nak cari kita bincang ni bangkai ketam, ada tak? Mana ada kan. So dia nas tu dia akan turun secara umum. Kalau bangkai umum, ataupun disebut darah umum. Tapi ada juga darah mengalir, darah tak mengalir, ada darah yang macam hati ke apa, darah dalam ikan tu. Ada orang makan darah yang dibekukan, tak apa lagi. So detail. So ada keadaan nas ni dia datang dengan umum. Nas Al-Quran atau hadis kadang dia turun mengikut keumuman berdasarkan konteks pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kita di akhir zaman ini banyak kes berlaku di akhir zaman ni. Contohnya kereta lah, mana ada dalil tentang kereta dalam Al-Quran tak? Jadi dia akan melahirkan rujukan kepada kaedah umum. Jadi usul juga bermaksud kaedah umum. Kaedah yang lahir daripada kefahaman ke atas Al-Quran dan Sunnah itu. Kaedah umum ini jugalah akan menjadi sumber hukum kepada mufti-mufti. Kalau dia nak keluarkan hukum, dia juga perlu melihat kepada kaedah umum. Contoh yang saya bagi kat skrin itu adalah kaedah umum ibahatul maitah lil muqtaw khilaful asli. Harus ibahah ni harus al-maitah, harus memakan bangkai. Maitah ni bangkai lah, mayat. Tapi pada ikan kita tak kata mayat lah. Pada kambing kita tak kata mayat lah kan, kita kata bangkai. So ibahatul maitah harus memakan bangkai lil muqtaw, bagi orang yang dalam keadaan terpaksa ataupun bagi orang yang dalam keadaan darurat. Maksudnya darurat ni terpaksa lah. Khilaful asli, sebagai berlawanan dengan kedudukan asal. Sebab kita contoh ayam, haram makan bangkai, kena sembelih kan.
ayam, bukan ikan lah, bukan makanan laut, makanan darat. Makanan darat semua kena makan yang disembelih. Tak boleh makan yang bangkai. Yang mengatakan, ulama mengatakan berdasarkan dalil juga tentang dalil-dalil bangkai ini ataupun dalil-dalil paksaan ataupun dalam keadaan darurat harus makan bangkai. So seseorang, tapi lil mutlaq, bagi orang yang terpaksa. Bagi orang yang terpaksa ini adalah merujuk kepada sama ada dia dipaksa, kalau tak makan dia akan ditembak mati, contohlah. Tak. Contohnya dia jadi tawanan. Tawanan oleh bukan kat sini, kat Jepun sana. Kena tawan, kemudian kerajaan ataupun tentera yang colek dia tu ke ugut dia dengan senjata. Kata kalau kau tak makan babi ini, contohnya babi panggang ini yang tak disembelih, contohnya kambing ataupun ayam yang tak disembelih ini, kau tak makan kami tembak. So wajib dia makan. Wajib dia makan. Kalau dia kata tembaklah, tak apa saya rela mati daripada makan bangkai. So hukumnya adalah matinya itu syahid, bunuh diri. Bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tak makan. Tidak ada jihad di situ. Sebab dia dipaksa. So dipaksa makan je lah. Kalau babi goreng tu dia buat goreng kicap, sambal tumis, letak bawang, mesti sedap punya lah. Tapi sebab babi. Tapi kita tak boleh makan. Tapi kalau paksa boleh makan. Masa itulah pengalaman makan benda haram tapi halal. Kalau saya nak suruh makan, itu contoh sajalah. Keadaan-keadaan terpaksa. Tapi terpaksa ni dia mesti dalam keadaan mengancam nyawa lah. Itu kaedah dia. Janganlah kena paksa. Kalau kau tak makan babi ni, aku tarik telinga kau. Oh, terpaksa ni. Makanlah. Tarik telinga. Dia tidak menjejaskan kemudaratan. So, yang tu tak boleh. So, kita terjemahkan terpaksa inilah sesuatu yang boleh mengancam nyawa. So, kalau dia boleh kalau dia tak makan, contohnya kalau kita kata dia kena asma yang teruk. Kalau dia tak makan daging buaya, tak tahu betul tak, ada saya baca hari tu, siapa yang asma penyakit baik adalah daging buaya. So dia pun dinasihati oleh doktor kalau cik tak makan daging buaya sup ni contohnya, dalam masa sebulan 2 bulan cik akan matilah, kan tak lepas nyawa dan matilah, innalillah lah. So di situ jika pandangan itu dikeluarkan oleh doktor pakar yang memang ahlinya, bukan untuk nujung belakang rumah, tapi yang ahlinya, maka harus makan. Harus makan bangkai. Okey, yang keempat adalah masuk usul adalah hukum asal, tashab. Maksudnya ialah keadaan asal itu juga adalah usul. Keadaan asal itu adalah usul. Contohnya, bagi seorang isteri, tiba-tiba bagi seorang isteri, suami dia pergi ke laut, menangkap ikan. Tak balik. Esok tak balik, lusa tak balik, 20 tahun tak balik suami dia. Tiba-tiba tahun yang ke-30 suami dia balik bawa ikan seekor. Seekor je 30 tahun hilang tak. Bawa ikan seekor. Sayang, abang balik ni dengan ikan seekor. Tak. Soalan dia, adakah isteri yang ditinggalkan 30 tahun itu masih isterinya? Ya, masih isterinya. Kerana hukum asal mengatakan itu isterinya. Melainkan isteri itu dalam tempoh 20 tahun, 30 tahun itu isterinya pergi ke mahkamah syariah meminta diputuskan. Kan kita panggil fasakh. Isterinya memohon fasakh supaya perkahwinannya diputuskan kerana suaminya hilang lama. Hilang lama. Kalau dalam fiqh 7 tahun ataupun 2 tahun boleh dah. Isteri mohon supaya difasahkan, supaya dia boleh kahwin lain. Ketika ada orang nak kahwin dengan dia boleh kahwin, tapi tak boleh kahwin bodoh macam tu. Bagi isteri yang ditinggalkan, dia tak boleh kahwin bodoh. Marilah kahwin, tak apalah kita kahwin. Suami saya pun dah hilang, tak apalah, tak boleh. Dia kena fasahkan dulu perkahwinan itu, maksudnya dia putuskan dahulu, pergi ke Majlis Agama Islam ataupun pejabat qadi ke apa ke, dia kena dapat satu dokumen lah sebab dia satu keputusan. So dia putuskan bahawa dia telah janda, maka barulah boleh kahwin lain. Jadi suami balik dengan ikan seekor selepas 30 tahun tu, ikan suami dia lagi lah. Itu apabila
dia telah buat tindakan untuk membatalkan perkahwinan. Tapi kalau dia tak buat apa-apa, dia tunggu je, aku rasa suami aku akan balik satu hari nanti. Aku akan bersabar, insya-Allah Allah akan memberi petunjuk padaku. Kan contohlah ada isteri yang setia begitu. Maka apabila suami dia balik selepas 30 tahun, hukumnya mengikut asal, iaitu masih isterinya selagi dia tidak buat apa-apa. Dan suami yang balik dengan ikan seekor tu pun masih suaminya jika suami itu belum pernah melafazkan apa-apa talak. Tapi kalau suaminya pergi ke laut itu, pernah kahwin dengan mana-mana wanita di pulau mana pun, tak ada masalah. Mereka hanya poligami sajalah. No. Melainkan suami itu telah menceraikan isteri itu. No? Itu maksud usul. So usul bermaksud dalil, kita mengkaji dalil. Yang kedua, kita mengkaji dalil yang paling kuat, yang paling tepat, rajih. Yang ketiga, kita juga mengkaji kepada kaedah-kaedah umum yang dilahirkan oleh ulama, yang dikeluarkan oleh ulama berasaskan dalil tadi. Dan yang keempat, tak perlu kaji apa-apa, usul juga bermaksud kita akan melihat kepada keadaan asal. Keadaan asal itu juga adalah hukum. Macam hukum wanita tadi. Keadaan asal dia dah isteri, maka bila suami dia datang selepas 30 tahun, kalau orang tanya, masihkah isterinya itu? Ya, masih isterinya. Kita sebenarnya tidaklah mengeluarkan apa-apa hukum. Tapi kita hanya mengatakan itu sebagai hukum berasaskan keadaan asal isteri itu. Nampak? No? Yang seterusnya adalah fiqh. Usul fiqh. Yang kedua kita bincang tentang fiqh. Fiqh saya telah maklumkan juga semalam, dia bermasuk kefahaman ataupun dia bermasuk ilmu. Apabila seorang itu faham, kita kata dia ni faqih. Faqih ni adalah bermasuk sifat faham. Seorang itu faham, kita sebut faqih. Fiqh ni dia nama apa nak kata? Fiqh ni faham lah. Tapi seorang yang faham kita kata faqih. Oh, anda faqih. Contoh kalau kita study kan, anda study ilmu biologi, ilmu haiwan, ilmu bintang. Baca-baca satu buku, aku faham dah, cuba kau tanya. Dia, kawan kita tanya semua kita boleh jawab. So kawan dia boleh kata, oh anda dah faqih tentang ilmu. Jadi fiqh adalah seorang faham dan seorang faqih atau seorang yang faham dan seorang yang mempunyai ilmu dalam ilmu itu. Bila dia sebut fiqh adalah kefahaman ataupun ilmu. Iaitu dia faham betul-betul lah. Kalau ada ilmu betul-betul lah. Takkanlah kita kata kalau dia ada ilmu, dia kata ilmu cetek-cetek saja. Tidaklah. So ilmu. So bagi orang yang faham fiqh, kita sebut faqih. Orang yang faham ilmu ataupun ada banyak ilmu, kita sebut alim. Itu kalau seorang. Kalau ramai, ulama. Ulama adalah ramai. Ramai itu ulama. Seorang alim. Alim itu apa? Ilmu itulah. Seorang yang berilmu, apabila sangat berilmu, kita kata alim. Alim dah ni. Alim ni pandai dah. Contoh kalau dia belajar tajwid, kita kata, ni alim tajwid. Alim kaji alim puisi. Ada ke orang sebut alim puisi? Boleh je, tak ada salah sebenarnya. Cuma kita kadang guna istilah alim tu untuk agama kan. Sebenarnya alim bermaksud orang yang sangat berilmu. Cuma itulah pengaruh bahasa dalam komuniti. So masyarakat Melayu kita menggunakan pengaruh bahasa dan komuniti ke atas agama. So alim dalam bidang geografi pun alim. So alim berilmu, faqih faham, seorang yang faham. Okey, so itu dari segi bahasa. Dari segi syaratnya, penggunaan fiqh itu dalam sumber hukum, dia bermaksud ilmu tentang hukum syarak yang amali. Ilmu tentang hukum syarak yang amali. Iaitu dia ilmu dia tentang apa? Tentang hukum. Hukum apa? Hukum syarak. Apa maksud hukum? Hukum yang datang daripada Allah SWT, iaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu fiqh. So di sini kita nak bezakan maksud fiqh yang umum tadi, kalau saya kata faqih dalam geografi, alim dalam geografi. So bila kita letak dia sebagai satu ilmu istilah, fiqh bermaksud ilmu tentang hukum. Apa hukumnya? Hukumnya sah. Apa hukumnya? Hukumnya haram, batal. Apalagi harus, makruh, boleh. Ada. Kadang dalam syarak tak ada sebenarnya hukum boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada. Sepatutnya dia kata harus. Harus. Iaitu ilmu tentang hukum syarak yang amali. Okey, fiqh ni kita bincang hukum yang amali, hukum yang zahir, yang boleh nampak. So hukum akidah kita tak bincang dalam fiqh, sebab tu anda bincang dalam akidah, kertas akidah, HIU berapa. No.
Dalam fiqh kita bincang tentang amali yang zahir. Contohnya dia semayang, kita nampak dia semayang. Dia puasa, kita nampak dia puasa. Boleh ke nampak puasa orang kata tak makan? Awak tak makan itulah nampak awak puasa. Kalau awak makan nampak awak tak puasa. Awak puasa tapi awak cakap mencarut dan sebagainya, nampak tak puasa walaupun puasa. Faham tak? So ilmu fiqh kita bincang dari segi zahir. So kalau kita kata, awak ni puasa apa? Cakap mencarut kan, mengarut. Mencarut lagi, mengarut lagi, mencaci, memaki. Tapi dia kata puasa. So kita boleh kata puasa awak mungkin batal. Ataupun puasa awak mungkin tak ada pahala. Kan? Sebab cakap mengarut, mencarut. So kita hukum berdasarkan dia cakap memaki, mencarut tu. Faham tak? Jadi sebab itu ilmu fiqh ialah ilmu yang kita bincang berdasarkan hukum syara. Hukum itu sah batal apa haram makruh harus tu syarak itu daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang amali iaitu yang dibuat daripada perbuatan-perbuatan dia tu. Dia solat, dia mencarut, dia memaki, dia taat, dia cakap dengan sopan, dia cakap dengan kasar, dia biadab. Apa lagi? Dia pergi haji, dia keluar zakat, itu amali. Yang boleh diperolehi, maksudnya ilmu itu kita boleh perolehi berdasarkan apa dia? Berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Maksudnya apabila orang bincang saja satu perbuatan manusia, kita boleh cari dalil itu daripada kitab-kitab. Ataupun kita baca Al-Quran, kita cari, ini dalilnya. La taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina, itu dalil dia. So kita boleh baca kitab, contohnya kitab tafsir yang mensyaratkan zina ini adalah perbuatan antara lelaki perempuan yang bukan mahram dan sebagainya, yang duduk secara berdua-dua sebelum kahwin contoh. So semua ini akan menjadi liputan dalam pembincangan ilmu usul fiqh. Kita cari dalil tadi, cari dalil yang rajih, cari kaedah, apalagi tadi cari keadaan asal dan kita gabungkan dia dengan fiqh itu. Hukum amalan manusia itu, maka lahirlah hukum. Contohnya dalil dia hurimat alaikum ummahatukum. Haram ke atas kamu ibu-ibu kamu, iaitu mengahwini ibu kamu. Wala taqrabu zina, haram zina. Al-amadu qawadun, siapa yang bunuh dengan sengaja maka hendaklah dia dibunuh balas. Semua dalil-dalil ini ialah kita guna ataupun kita applykan kepada perbuatan-perbuatan manusia. Katakan hari ni ada orang kahwin dengan ibunya secara tidak sengaja sebab dia terpisah dengan ibunya pasal kecil, dia dicolek oleh ayahnya selepas bercerai. So ibunya duduk kat lain, dia duduk kat lain, tiba-tiba dia jumpa di supermarket, ibunya jadi tukang cuci, dia jadi bos supermarket, dia tengok, wow cantiknya perempuan ni, oleh kerana chemistry dia antara anak dengan ibu, dia jatuh cinta. So kahwin. Kemudian bila kahwin baru tahu, itu rupanya ibunya. Jadi kita kena pisahkan dia sebab hukum haram menikahi ibu. Itu kaedah dia lah. So sebab kadang haram menikahi ibu masa nak nikah kan. Bila dah nikah, tak apalah, dah nikah kan. Alam-alam nikah tak apalah, buat diam lah, tak boleh. So dia kena faraq. Itu contohlah daripada kita memahami hukum tafsiri. Jadi semua yang kita bincang dalam ilmu usul fiqh ini adalah kita nak kaji dalil. Kita akan kaji dalil. Daripada dalil itu dia akan keluar hukum. Daripada hukum itulah kita apply kepada amalan semasa. Saya kita nak dia makan ke, dia nak pergi apa ke, dia nak solat ke, kita akan. Jadi bagi tujuan lain kepada mujtahidin ataupun ahli hukum ataupun mufti, tujuan dia adalah untuk istinbat hukum. Untuk istinbat hukum, untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil syarak lah. Kemudian kita juga mengkaji untuk menilai dalil. Macam saya kata semalam, ada hadis itu sama ada dhaif ke hadis yang sahih. Itu juga akan menjadi satu satu kategori, satu weight, satu pertimbangan sama ada hukum tu kuat atau tidak. Dan kita menggunakan metodologi lain lah, istihsan, istab ni. Saya ingat semua ni kita akan bincang detail satu persatu selepas kita bincang tajuk itu secara ni. Jadi kesimpulan kepada apa yang kita bincang hari ni ialah usul fiqh itu secara frasanya, maksudnya secara usul fiqh gabungan dua nama itu ialah ilmu tentang kaedah dan dalil-dalil yang ijmali, iaitu ilmu tentang kaedah. Kaedah ni cara kita nak keluarkan hukum dan cara kita memahami dalil yang ijmali, dalil yang ijmal, yang umum itu yang membawa kepada proses istinbat satu hukum. Yang akhirnya dalil itu kita guna untuk mengeluarkan hukum. Sama hukum tu kita nak kata haram, wajib, harus, makruh, sunat. Boleh tak boleh? Sah atau batal? Kan kalau kata
Saya solat dengan menggunakan mask. Oleh kerana saya guna mask tutup hidung, jadi anggota sujud saya tak cukuplah hidung. Sebab hidung tak kena kepada tempat sujud, kan? Kalau kita kata ada berapa anggota sujud? Dahi, kan? Dahi, hidung, dua tapak tangan, dua lutut dan dua ibu kaki, jari kaki tu, kan? So 2, 4, 6, 7, 8. So dia akan kurang satu hidung sebab hidung tak kena. Adakah tidak sah saya solat? Ini juga satu isu semasa zaman COVID-19. So kita akan, bagaimana kita nak hukum contohnya? So caranya ialah kita akan cari dalil. Mana dalil yang kata dahi? Mana dalil yang kata hidung? Mana dalil yang kata tangan? Mana dalil yang kata lutut? Mana dalil yang kata kaki yang menjadi anggota sujud? So selepas kita dapat dalil itu, kita tengok pula adakah dalil ini merujuk kepada wajib ataupun sunat. So bila kita bincang hidung, so kita cari dalil hidung je lah, jimat masa, jangan cari dalil lain. So cari dalil hidung, rupanya ulama berbincang bahawa hidung ni sunat saja. Hidung ni sunat saja. Tapi bukan bermaksud kita tak sujud, tak kena, kan? Bila anda sujud pakai mask pun sebenarnya hidung tu kena. Cuma mask tu dia tutup. Dia tutup saja. Macam juga lutut. Anda pakai seluar, pakai kain, kan? Lutut kena tak? Kena. Cuma dia berlapis. So tak ada masalah. Okey, itu sajalah untuk petang ini. Saya ingat okey, di situ sajalah untuk apa ni, kuliah kita petang ini tentang tajuk kuliah yang kedua, mana dah saya punya ini. So kita akan jumpa lagi untuk apa ni, untuk kuliah yang seterusnya pada masa hadapan. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya rekod dan saya akan masukkan dalam e-learning lah bagi sesiapa yang baru datang ataupun datang keluar masuk. Tadi saya nampak banyak masuk keluar mungkin line tak elok. Bagi siapa yang line tak elok, anda boleh minta masuk kampus lah. Senang untuk anda belajar. Sebab duduk rumah mungkin ada banyak gangguan. Mungkin kalau wanita kena masak, laki tak apa, tapi mungkin laki kena lipat kain kot. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.